A, B, D, C, E, F, G. Tahu tak apa yang pelik dalam abjad-abjad tadi tu? DC. DC merupakan favourite comic publisher saya semenjak dahulu lagi. Kerana apa? Dalamnya ada Superman, Batman, antara dua adiwira yang saya gilakan sejak kecil. Dua adiwira ini merupakan ahli kepada sebuah pasukan yang bernama Justice League yang terdiri daripada Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg dan The Flash. Itulah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Ali Hakim. The Flash merupakan arahan Andres Muschietti, maafkanlah kalau saya butcher the name, Andres Muschietti yang diterbitkan oleh Warner Brothers. Cerita ini keluar di Malaysia pada 16 Jun 2023. Cerita ini dikatakan diterbitkan khas daripada story arc Flashpoint daripada story The Flash. Cerita ini berdurasi selama 155 minit atau 2 jam 35 minit. Sebelum kita melangkah jauh lagi ke dalam pembincangan kita, saya harus memberi pujian kepada studio untuk pemilihan Sasha Calle as Supergirl, because damn god, she's so hot. Itu saja. Kembali kepada topik perbincangan kita. Ezra Miller. Ramai yang kata yang Grant Gustin, pelakon dalam cerita The Flash series itu, sepatutnya menjadi The Flash. Tapi bagi pendapat akulah, Ezra Miller ni it's not that bad lah. It's not that bad. Karakter dia aku tak berminat sangat sebab dia ni annoying, tapi surprisingly he get a good character development in this movie. Sedikit komen aku tentang punchline yang disampaikan dalam The Flash kali ini, dalam movie ni tak sampai gila. Michael Keaton dalam movie ini aku rasa is just nice, it's just perfect lah technically, sebab skill lawan dia bersesuaian honestly dengan umur dia. Aku boleh faham lah sebahagian orang yang lebih gemar dengan Michael Keaton sebagai Batman berbanding Batman yang selepas-lepas dia itulah, kerana dia mempunyai Batmobile yang sangat-sangat ikonik lah daripada Batmobile yang seterusnya. Michael Shannon telah membuat kemunculan kembali sebagai, spoiler alert, General Zod. Cerita The Flash the movie ini konsepnya tidak jauh dengan apa yang dibawakan oleh Marvel dalam Avengers Endgame, yang mana matlamat mereka masih sama tetapi membawa metod yang lain sikit daripada kemunculan awal mereka. Okey, chemistry antara pelakon utama Ezra Miller dan Ezra Miller sendiri, because dia orang spoiler alert, travel to the past and meet themselves, is okay. Is okay lah, sebab mereka memberikan kontra yang berbeza, memberikan dinamik yang bagus. Of course mereka akan okay lah sebab kau berlakon dengan diri kau sendiri kot. Okay, sekarang kita bincang kepada perkara yang amat penting bagi aku, plot. Honestly, plot cerita ini mempunyai banyak karakteristik yang sama gila dengan Marvel movie yang dulu. Straightforward ni story, no wasting time. Maybe ada few sikit yang agak bosan masa tengah-tengah movie tu, tapi it is quite decent lah. Honestly, it's quite decent. Aku nak bagi pujian kepada director kerana cuba membuat multiverse teori. Bagi aku sangat-sangat menarik. Bagi aku technically this is one of the most interesting and accurate time travel theory. Aku tak nak discuss di sini sebab dia agak spoiler kepada cerita dia. Direction yang dibawa dalam cerita ni aku rasa sangat-sangat jelas. Kiranya kau datang with nothing atau datang with no knowledge of the Flash punya series, which is mana aku tak ada langsung tahu The Flash ni apa semua, and bila kau keluar 100% kau faham. Aku rasa the story is quite simple gila. Harus diingatkan yang kau kena faham a little basic lah, sebab kau akan agak blur sikit sebab kau tak faham apa benda, apa yang jadi ni. Tapi pengarah dalam cerita ni dah cuba yang terbaik untuk menerangkan segala sebab yang terjadilah atas perbuatan-perbuatan itu dalam movie ni. Skrip dalam cerita ni agak meh sikit. Aku cakap biasa-biasa je sedikit sebab it's nothing special. Sebab lawak dia, my god, they need to improve on the lawak. Sebab bagi aku
is terlalu hit and miss lah. Dia terlalu hit and miss. Tapi pujian juga kepada penulis yang memberikan penerangan on time travel punya explanation, sebab bagi aku itu ialah tunjang cerita ni, and aku rasa aku suka lah bila diterangkan pasal time travel punya konsep tu, which is mind blowing lah in a way, sebab dia memberikan aku another perspective or another view on the time travel punya teori. Okay, cinematography aku rasa semua dah tahu dah yang CGI dalam movie ni amat-amatlah teruk. Tapi harus diingatkan yang CGI ini dibuat sebegini merupakan intention daripada pengarah itu sendiri, atas alasan dia mau membezakan realiti dan sebaliknya. Okay, yang mana aku agree, sebab sebagai yang tak tahu apa-apa pasal Flash, niat yang diingin buat sampai, other than there is nothing worth mentioning. Cuma bagi aku kadang-kadang penggunaan CGI yang terlalu banyak sebenarnya. Aku rasa benda ni dah banyak kali lah terjadi. Macam okay, as we can see from the original Lord of the Rings, yang the OG original Lord of the Rings, we can feel the situation itself. Sebab yelah dia menggunakan makeup, walaupun technically makeup tu agak buruk lah, sebab dia tak berapa realistik sangat, tapi we can feel it. But with the usage of CGI, dia technically membunuh the feeling dia punya. Sebab aku rasa this too fake. Bila kau tengok The Flash, kau boleh nampak lah bila dia gunakan CGI tu is too fake. Dia rasa tak feel. Aku rasa pun kalau in term of actor pun tak rasa feel, sebab yelah kau berlakon dengan something yang tak ada depan mata kau. So yes, satu benda. Okay, kita recap balik perkara yang aku suka. Pacing straightforward dan tak buang masa. Ada part bosan, but the scene is required, in my opinion, to provide context to the story. The theory of the time travel, aku suka gila cerita konsep ini, sebab dia akan asah otak aku dan cerita ni. Maksudnya sci-fi maksud aku, sebab dia benda tu tak boleh apply dalam kehidupan kita seharian technically in a way, sebab jelah time travel it's not going to happen yet. Dia membuka new spectrum of time travel bagi aku juga. Okay, watak Batman dalam cerita ni, but it's perfect in a way. It's perfect because of the choreography of the fight, because yelah Michael Keaton is not young anymore. It's not as young as dia berlakon masa Batman yang first movie tu, and bagi aku it's just perfect. The way they fight, tu semua. Walaupun aku rasa aku tak boleh tengok kot Michael Keaton punya Batman tu, tapi aku rasa it's just nice. I was really hoping that dia keluarkan lebih banyak Justice League punya member dalam cerita ni, tapi benda tu sebenarnya dia macam more kepada preference aku sendiri. Tapi aku rasa it's just nice, sebab it's just nice lah. Aku tak tahu nak kata macam mana lagi, sebab dia dah bagi explanation semua benda terjadi. So yes, okay, kita balik pada topik seterusnya. Aku kurang berminat dengan CGI, tapi aku boleh terima lah, aku boleh get by, sebab bagi aku story is much more important than the other thing. Story and penyampaian. And bagi aku CGI tu walaupun dia hanya perlembagaan, tapi bukan perlambangan. Perlembagaan tu kerajaan kan. Perlambangan tu is okay lah. It's okay. Tapi harus beri kredit juga, harus diingatkan yang CGI sebegitu atas dasar director sendiri. Aku tak tahu kalau director tu nak cover studio sebab tak ada duit ke apa, aku tak tahu. Okay, kedua, Ezra Miller. Aku rasa kan Warner Brothers punya studio kena fikir balik strategi dorang how can I say, nak go through with this kind of decision. Sebab okay, it's technically damaging their image, Warner Brothers punya image sendiri. Kita dah tahulah Warner Brothers punya image dah agak teruk sikit sebab dengan case aku lupa lah nama perempuan tu apa, Amber Heard with the case of Johnny Depp and lot more, and plus some of their movie
it's quite shit lah bagi aku. Aku rasa aku pernah tengok Black Adam. Yes, Black Adam is not that enjoyable at all. It's not that enjoyable at all. And aku refuse to buat review on that movie sebab technically it was shit lah. Technically it was shit. The Rock should not lead in that movie in my opinion sebab yeah, and plus look at what have The Rock done to the Warner Brothers sendiri. So aku rasa Warner Brothers needs to, I don't know, diorang kena fikir balik the strategy sebab it's not going anywhere. Plus the DC universe, some people call it Zack Snyder punya universe, it's damn already, it's dead under the water. Okay, so kita kembali balik pada ni. Okay, kenapa aku kata pasal Ezra Miller tadi? Sebab filem ini tidak boleh dipublicity-kan sebelum keluar. Sebab apa yang kita dah sedia maklum lah, apa yang Ezra Miller dah buat. So I am a firm believer yang apa yang seorang itu buat tidak patut menjadi pemberat untuk kita petikai hasil kerja dia. So bagi aku, yelah, apa yang Ezra Miller buat dekat luar tu memang teruk lah. Tapi acting wise, aku rasa he is a kind of good actor. He's kind of a good actor. He did good in acting, but they need to re-strategize it back lah. Apa pun tabik kepada Ezra Miller sebab tak kayu tapi adalah sikit, aku rasa the direction of the movie itself yang buat dia jadi pelik sikit, yang aku tak minat sangat. Tapi aku rasa it's kind of good sebab aku pernah tengok di movie dalam Fantastic Beasts sebagai that boy, aku lupa lah nama that guy, but I think it's quite okay in my opinion. I like his character more dan Tom Holland punya Spider-Man sebab diorang dua technically is annoying, mempunyai membawa karakteristik yang sama bagi aku. Tapi aku lagi suka dia sebab bagi aku it's just personal opinion lah, aku tak suka orang buat keputusan bodoh macam macam budak lah, macam yang mana Tom Holland bawa dalam cerita Spider-Man. Okay, untuk menutup, aku rasa The Flash is an enjoyable film, worth your money, no bullshit sangat. Aku rasa dia tak ada fokus on like benda yang western bawa sekarang ni. Aku tak nak sebut perkataan tu semua, yang pelangi, you know, that kind of stuff. Tapi aku rasa just nice. Boleh untuk tontonan semua. Aku tak tahu cerita ni boleh untuk budak-budak ke tak, sebab ada macam inappropriate scene sikit. Tapi aku rasa benda tu macam bagi diorang okey, bagi western okey juga. Tapi macam kita ni payah sikit lah. Aku rasa filem-filem lain yang in production ataupun dah ditayangkan ataupun mana-mana semua boleh fokus on penceritaan dari menekankan agenda-agenda politik dan menggunakan cerita The Flash ni as contoh lah untuk mereka. Konsep multiverse sangat-sangatlah hangat sebab aku rasa terlalu banyak sangat filem yang dikeluarkan, dan ini in another way menarik peminat-peminat lama dengan membawa kembalilah pelakon-pelakon yang terdahulu. Macam kita tahu Michael Keaton sekarang lah yang dia pernah berlakon sebagai Batman dahulu dan dibawakan kembali untuk melakonkan watak yang sama atas dasar nostalgia. Seperti Spider-Man, Batman tadi, aku sebenarnya kurang berminat dengan konsep-konsep ini sebab kebanyakannya mereka hanya menjual nostalgia berbanding the actual cerita yang ingin disampaikan. So sebab aku rasa aku tak enjoy mana nak tengok movie sekarang in lately ni sebab diorang kebanyakannya hanya menjual pelakon, which is aku rasa sangat-sangat sedih lah. Aku rasa like Hollywood sekarang patut fikir on the story. Maybe they are exhausted, maybe lack of idea. Tapi kita juga sebagai audience patutnya memberi peluang lah kepada ada studio untuk buat. Macam contoh yang paling terbaik, Everything Everywhere All at Once. The movie like so good, it's so good, but one thing is cerita dia agak pening sikit sebenarnya sebab dia memainkan terlalu banyak. Sebab yelah dia dah ceritakan basic, the basic of the movie itself is very tu. Tapi aku rasa itu untuk the next
review. So ini saja review aku pada hari ini. Aku harap korang enjoy. Minta maaf kalau review aku dah lama tak buat, sebab the reason is malas lah. Tu je lah reason aku belum beritahu kan. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum dan have a good day.